Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih untuk guna kitab Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9. Iaitu sambungan kepada bab nikah, bab kahwin. Jilid 9 adalah jilid yang bermula dengan bab talak dan li'an. Bab cerai dan juga perceraian yang berlaku kerana li'an. Tuan-tuan buka muka surat 2, dia start dengan satu hadis. Hadis yang sering digunakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi sebagai muqaddimah tiap-tiap bab dia, tiap-tiap jilid dia. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Atau kama qala. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala akan menjernihkan, akan menceriakan wajah seseorang manusia. Yang manusia itu sami'a maqalati, dia mendengar hadis-hadis Nabi. Tuhan janji. Tuhan janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana manusia yang jadikan kebiasaan dia dengar hadis Nabi, dia suka dengar orang baca hadis Nabi. Kemudian fawa'aha, kemudian dia mengamalkan hadis yang dia dengar tu. Dia menghafal hadis yang dia dengar tu. Fa'addaha kama sami'aha, dan dia mengamalkan seperti mana yang dia dengar. Barang siapa yang suka dengar hadis Nabi, kemudian dia cuba ingat hadis yang dia dengar tu, kemudian dia amalkan hadis yang dia dengar tu, Allah Subhanahu wa taala janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi dekat dia wajah yang jernih, terang benderang dengan nur keimanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Bahrul Mazi ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim, abwabut talaq wal li'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula sekalian bab cerai dan juga li'an, maka ini tempatnya. Ini dia nak cerita kepada kita tentang cerai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat kajian, pergi ke jabatan-jabatan agama yang ada di seluruh Malaysia, hampir ke semua jabatan agama merekodkan kes perceraian yang tinggi. Daftar nikah dengan daftar cerai sama-sama tinggi. Dan ini menunjukkan bahawa cerai ni, rumah tangga jadi punah rana, pecah belah, adalah menjadi satu fenomena biasa hari ini. Hanya semata-mata kerana sedikit krisis ikatan rumah tangga yang dah pun diikat selama 20 tahun boleh terongkai. Hanya kerana satu perasaan cemburu, ikatan rumah tangga yang dah diikat 30 tahun, menikah umur 25, 30 tahun kemudian umur 55 mampu bercerai lagi, semata-mata kerana cemburu. Cemburu isteri yang sudah berumur 55 tahun berlaku dalam masyarakat kita. Perceraian adalah satu benda yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang bercerai.
abghadul halali ila Allahit talaq. Dia kata benda yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka tetapi dia halal ialah talak. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut satu anak Adam bercerai bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala kerana murkanya Allah pada orang yang bercerai ini. Pada malam ni kita nak tengok tajuk tentang cerai ataupun talak ini. Kata dia bermula sekalian bab cerai dan li'an itu inilah tempatnya. Semuanya hadis diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talak maksudnya cerai, dia kata. Dalam bahasa Arab dia sebut talak. Talak itu maksud dia cerai dalam bahasa Melayu. Maka kalimah ini di dalam ilmu saraf dipecahkan daripada al-itlaq. Artinya melepaskan dan meninggalkan. Perkataan talak itu daripada perkataan itlaq, maksudnya melepaskan. Daripada jadi isteri, dilepaskan dia, tak jadi isteri dah. Maka itu maksud talak. Sebetulnya pula orang-orang nikah itu bukankah mulanya disimpulkan dan diikat dengan satu akad, yakni dengan perkataan yang muktabar pada syarak, supaya jadi seorang perempuan yang dia akadnya itu halal baginya kemudian daripada sempurna akad itu. Tuan-tuan, akad ataupun bahasa Arabnya akdun. Akdun makna dia simpul. Bila kita kata akidah, akidah itu maksudnya simpulan kepercayaan dalam hati kita. Bila kata kita ni satu orang yang mempunyai akidah, maksudnya kita mempunyai satu simpulan kepercayaan. Kepercayaan yang disimpul mati, tak siapa mai kata apa, kita tetap mengatakan Allah ada. Tak siapa mai kata apa, kita tetap kata malaikat dalam kubur ada, malaikat muka dan nakir. Tak siapa mai kata apa, kita tetap meyakini adanya malaikat raqib dan atid. Kita yakin dengan sepenuhnya itu, dia panggil akidah. Dia panggil satu simpulan yang kuat. Akad maksudnya kita akad nikah. Kita buat satu akad, satu simpulan di antara kita dengan satu perempuan. Kita simpul jadi suami isteri, jadi satu keluarga. Itu asal perkataan akad. Itu sebab kita tak boleh kata angkat. Kan ramai orang dia kata majlis angkat nikah. Pasal itu dia jadi tak kejap. Pasal dia tak kata akad, dia kata angkat. Angkat boleh jatuh. Kalau akad dia timpul kemas. Begitu. Baik. Dia kata supaya jadi perempuan yang dia akadkan itu halal bagi suami dia. Kemudian daripada sempurna akad itu. Akad itu, perkataan itu menyebabkan halal hubungan laki-laki perempuan. Begitu. Maka sebagaimana mulanya disimpul dan diikat dengan hukum Allah, begitu jugalah Allah Ta'ala telah meletakkan hukum yang mengorak dan merombak barang yang tersimpul itu. Manakala sudah tiada suka di hati, berkekalan dengan perempuan yang disimpul dan diikatnya dahulu. Itu dia. Kita nak kahwin dengan dia, kita ikat elok-elok. Kalau kita nak cerai dia, kita kena rongkai elok-elok. Macam setengah orang bila dia nak bagi anak dia jadi isteri kepada satu orang, dia habakkan budak jantan ni lah. Dia kata, ni anak saya, ini amanah yang saya bagi dekat kamu. Kamu terima dia elok-elok daripada aku. Kalau apa-apa jadi kamu tak suka ke dia, kamu pulangkan dia balik elok-elok kepada aku. Dia kata lagu tu. Pasal apa? Pasal ini adalah adab. Bukan adab Melayu, tetapi adab Islam. Islam mau begitu. Nak menikah, buat akad elok-elok. Kalau nak cerai, lafazkan cerai elok-elok. Begitu. Supaya bercerai-berai pula selepas itu. Bagi confirm betul-betul kata dia cerai. Tak mau pergi duk buat gantung tak bertali. Tuan-tuan bisa dengar orang sebut gantung tak bertali. Itu bukan cerai cara elok. Agama tak suka perbuatan yang macam tu. Dia nak dera perempuan tu, dia kata aku tak mau cerai kamu, tapi aku buat tak peduli dekat kamu. Dia gantung isteri dia, gantung tak bertali. Ini perbuatan zalim yang tidak direstui oleh agama. Begitu. Dengan sebab itu dinamakan dia talak, yakni cerai-berai. Lepas. Begitu. Dan yang akan datang ini menyatakan beberapa babnya dan beberapa cawangannya dan beberapa masalahnya. Ni dia nak cerita yang kata cerai, yang kata talak ni macam-macam jenis dia ada. Begitu. Bab yang pertama, dia kata bab ma jaa fi talaqis sunnah.
Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan talak secara diharuskan oleh syarak. Dia ada talak yang tak boleh, yang haram. Tapi kalau buat, jatuh talak, tapi berdosa. Ada talak yang kita buat, Tuhan marah. Tuhan marah pasal kita ceraikan isteri. Tuhan marah. Tetapi perbuatan tu kalau dibuat dengan elok, harus pada agama. Maksudnya dibenarkan oleh agama. Begitu. Ketahuilah saudaraku, satu daripada bahagian talak itu ialah talak yang haram, dia kata. Iaitu memberi talak kepada isteri yang tiada bunting di dalam masa haid dengan ketiadaan redanya. Haram. Isteri dalam keadaan haid, suami cerai dia. Perbuatan suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang haid, haram. Maksudnya berdosa suami yang cerai isteri dalam isteri keadaan begitu. Tetapi talak jatuh. Bukan kata talak tak jatuh, talak jatuh. Tetapi perbuatan dia menceraikan isteri ketika isteri di dalam haid itu, perbuatan itu haram, maka dia berdosa. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Yunus bin Jubair radhiyallahu anhu qala, sa'altu ibn Umar an rajulin talaqa imra'atahu wa hiya haid. Yakni telah diriwayatkan daripada seorang tabi'in. Nama dia Yunus bin Jubair. Katanya telah aku tanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi iparnya, yakni saudara kepada isterinya. Namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia ni selain daripada dia ni sahabat Nabi, dia juga ipar Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan saudara dia, Hafsah nama. Nabi kahwin dengan saudara dia. Tanya dia daripada hukum masalah seorang laki-laki yang telah memberi talak kepada isterinya padahal isterinya di dalam haid. Satu orang tabi'in, dia tanya kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Tanya tentang satu orang laki-laki cerai, dia cerai isteri dia sedangkan isteri dia di dalam haid. Begitu. Maka apa hukum perbuatan itu? Apabila didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan itu, maka disahutnya. Faqala, hal ta'rifu Abdullah ibn Umar fa innahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Maka kata dia, tidakkah engkau tahu akan aku yang bernama Abdullah bin Umar? Maka bahawasanya telah ditalaknya isterinya padahal isterinya itu di dalam haid. Dan berlaku Abdullah bin Umar memberi talak kepada isterinya ialah di dalam masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh aku beri dengar kepadamu akan fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala didengarnya aku bagi talak kepada isteri dalam hal yang demikian itu. Tuan faham cerita dia? Dia ni tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni sahabat Nabi. Dia pergi jumpa Abdullah, anak Sayyidina Umar. Dia nak tanya Abdullah ni apa hukum kalau sekiranya satu orang suami cerai bini dia sedangkan bini dia dalam haid. Tiba-tiba Abdullah bin Umar yang kena tanya ni, dia kata apa? Dia kata sebenarnya aku biasa buat benda ni. Dia kata aku sendiri biasa cerai isteri aku sedangkan isteri aku dalam haid. Dia kata aku biasa buat, dia kata. Dan aku buat benda ni masa tu Nabi hidup lagi. Dia kata Nabi masih hidup. Masa aku cerai isteri aku yang dalam haid ni, masa tu Nabi duk hidup lagi. Dia kata pada mulanya sudahlah isteriku telah aku talakkan dia di dalam haid. Maka sudahlah hal itu dapat tahu kepada bapakku, iaitu Umar Al-Khattab. Bila didengarnya aku menceraikan isteri aku sedangkan isteri aku di dalam haid, maka dia pun datang pada hatinya hendak tahu orang bagi talak kepada isteri di dalam haid itu. Maka dia pergi kepada Nabi SAW dan bertanya. Itu dia. Anak Sayyidina Umar cerai bini dia ketika bini dia sedang datang haid.
Bila dia cerai bini dia, dia pergi habaq kapak dia. Dia kata, bapak, saya dah cerai dah isteri saya. Saya cerai dia sedang dia dalam haid. Sayyidina Umar bila dengar benda tu, dia pun tak tahu apa hukum dia. Maka dia pun terus pergi jumpa Nabi. Tentu nampak masa tu beruntung orang yang hidup zaman Nabi ni. Masalah apa pun pergi tanya Nabi. Nabi selesai lala tu juga. Senang. Kita lah ni kalau ada masalah susah. Ada masalah tanya ustaz ni kata lu ni, tanya ustaz ni kata lu ni, tanya ustaz ni kata lu ni. Lala kita penin. Lala kita kata, aku buat lagu macam mana aku duk ingat tu dah. Payah dia kata, tanya ustaz 3 orang, 3 jawapan tak ada. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal tak ikut kaedah. Kaedahnya Tuhan kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, selisih faham, tak setuju dalam satu-satu benda, maka rujuk kepada Allah dan Rasul, rujuk Quran dan hadis. Tapi bila tanya, tak semua orang dia nak jawab masalah ni dia bersandar kepada Quran dan hadis. Ada yang dia nak jawab ni dia kata, alah yang ni orang duk buat lama. Pak ni ada jadi belaka. Padahal Quran, padahal hadis dah bagi terang-terang dah jawapan kepada masalah tu. Tapi tak mau tengok ke situ. Dia nak tengok lain daripada dua benda ni. Maka dengan kerana tu, jadi 3-4 macam jawapan tu ada. Ni masalah ni. Zaman Nabi SAW dulu timbul masalah, rujuk kepada Nabi. Rujuk kepada Nabi macam rujuk kepada Allah lah. Sebab Nabi jawab tu semua Allah suruh dia jawab. Nabi tidak jawab ikut hawa nafsu dia. Maka anak Sayyidina Umar ni dia sudah cerai isteri dia, sedangkan isteri dia sedang datang haid. Bila dia cerai, dia pergi habaq kat pak dia dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bila dengar, dia pun tak tahu nak kata macam mana. Dia kata, nanti Sat, aku kena tanya Nabi. Nabi nanti boleh bagi jawapan tentang benda ni. Begitu. Dia kata, fasa'ala Umarun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu an yuraji'aha. Maka bertanyalah bapakku, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab, kepada Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa hukum orang yang menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam haid? Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi, terus tanya Nabi. Iaitu Abdullah, anak aku, kata Sayyidina Umar, telah pun memperbuat yang demikian itu. Dia kata, anak aku, Abdullah bin Umar, anak aku, dia cerai bini dia sedangkan bini dia dalam haid. Macam mana cerita ni? Sah ke tak sah ke perceraian dia tu? Dia tanya Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW yang demikian, maka datanglah murkanya. Oh, Nabi marah. Nabi marahlah bila main-main habang kata bercerai ni, muka Nabi nampak marah. Serta disuruhnya akan dia bahawa rujuk dia akan isterinya dengan nikah dahulu. Nabi SAW kata kat Sayyidina Umar, dia kata hampir balik habang dekat anak hang, suruh dia rujuk balik. Nabi kata macam tu. Dalam keadaan murka, dalam keadaan tak suka dengar berita tu, Nabi kata kat Sayyidina Umar, pergi balik, bagi tahu dekat anak hang, suruh dia rujuk balik isteri dia yang dia cerai ni. Nabi kata macam tu. Qala, qultu, fayu'taddu bitilkal taliqah? Qala, fama ara'aita in ajaza wastahmaq? Maka kata Yunus bin Jubair, bila aku dengar perkataan Abdullah bin Umar yang demikian, maka berkatalah aku, Yunus ni yang tanya anak Sayyidina Umar ni. Bila anak Sayyidina Umar kata, aku sendiri pun pernah jadi macam tu. Aku cerai bini aku sedang bini aku datang haid. Bila pak aku pergi tanya Nabi, Nabi kata suruh aku rujuk balik kat bini aku. Bila Abdullah bin Umar cerita dekat orang yang main tanya dia ni, maka Yunus yang tanya dia ni kata, maka adakah dibilangkan dengan itu talak di dalam haid itu, ya benar Umar? Dia kata habis itu macam mana talak jatuh ke tak? Dia cerai bini dia dalam haid. Bila pergi habaq kat Nabi, Nabi kata rujuk balik. Jadi dia ni kata bila dah Nabi suruh rujuk balik, talak jatuh ke tak ke? Macam tu. Maka jawab dia, apalah mau lagi? Adakah tidak jatuh talaknya itu? Cubalah khabar kepada aku jika lemah dia daripada menyempurnakan kewajipannya dan jadi bodoh dan jahil dengan sebab terkerjakan kerja bodoh itu. Adakah diuzurkan dia? Tentulah tidak diterima uzurnya, bahkan jatuh talaknya itu dan jadi haram memperbuat yang demikian itu. Dia kata mau tak jatuh, jatuhlah. Kalau tidak Nabi tak suruh rujuk lah. Rujuk ni timbul apabila talak dah jatuh. Kalau talak tak jatuh nak rujuk apa nama?
Dia kata bodoh betul hang ni. Dia taklah kata lagu tu. Maksud tadi ni yang kata bodoh jahil tu bukan dia kata kau hak tanya tu bodoh. Maksudnya dia kata gini, lafaz talak ni tak boleh main-main. Kalau satu orang ucap talak kepada isteri dia dalam keadaan dia jahil, dia tak tahu kata ucapan itu jadi sungguh, dia tak tahu, maka dia ucap tu dalam keadaan jahil. Jahil pun talak jatuh juga. Dia nak abang yang tu. Untuk ingat dia ada 3 benda tak boleh main-main. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun jadi sungguh, Nabi kata. Yang pertama, nikah. Tak boleh. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Kan? Kita ada anak dara, orang main rumah kita. Anak dara kita buat keluar ayak main jamu, kawan hak main ni biji mata lagu ni punya duk tengok. Kita kata ada kata-kata. Dulu tengok anak dara kita. Dia pun minta maaf. Am kenal ke kat anak aku? Tanya. Dia kata lawa je, dia kata. Yang pak ni pi kata dia kata, tak kalau mau dia kata aku bagi nikah hang dengan dia. Dia pi kata lagu tu. Kebetulan ada 2 orang saksi duduk sebelah dengar ucapan bapak ni. Kalau hang mau aku bagi nikah hang dengan dia. 2 orang saksi dengar. Sah akad itu. Lepas minum air, dia jom balik. Saya ikut dia balik. Ayak liak meleleh kita tengok. Pasal apa? Nikah tadi ni sudah jadi. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Berlakon drama misalnya. Berlakon drama, berlakon menikah dengan satu perempuan. Perempuan tu, hak akad nikah kita, pak dia betul. Pak dengan anak dua-dua berlakon drama. Pak berlakon jadi pak, anak berlakon jadi anak. Dan sebenarnya pak dengan anak ni, pak dengan anak betul. Kita ni pergi jadi pelakon kata kahwin dengan anak dia. Pak dia buat akad. Sah nikah itu. Nikah tak boleh main-main. Yang kedua, talak. Tak boleh main-main. Talak tidak boleh main-main. Kalau sekiranya dia kata kat bini dia, aku cerai hang, dia kata. Dia kata tidak dengan niat nak talak isteri dia, tapi dia guna lafaz yang sarih, lafaz yang terang. Aku cerai hang, dia kata. Aku talak hang. Jatuh talak itu. Dan yang ketiga, tidak boleh main-main lafaz yang boleh membawa kepada murtad. Tak boleh main-main. Dia sebut saja sebut. Dia kata, aku ni tak tahu bahasa lemah dengan Islam. Dia kata lagu tu. Ataupun dia kata, aku suka ke agama apa dan sebagainya. Dia kata lagu tu dengan tujuan saja kata nak main-main. Maka jadi murtad. 3 benda ni tidak boleh main-main. Nabi kata kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Baik, ini cerita yang kita duk baca ni cerita tentang anak Sayyidina Umar yang juga sahabat Nabi yang cukup hebat. Dia cerai isteri dia sedangkan isteri dia dalam haid. Bila dia beritahu pak dia pergi tanya Nabi. Nabi marah. Nabi kata rojok balik isteri dia. Bila kata rojok balik maksudnya cerai dah jadi dah, talak dah berlaku dah. Dengan kerana tu Nabi suruh rojok. Kemudian kata Abdullah bin Umar ni, dia kata benda ni tak boleh main-main. Kalau sekiranya kamu sebut dalam keadaan kamu jahil, kamu tak tahu, kamu pergi sebut, pun talak jatuh juga. Dia kata, tidak boleh main-main. Dan tidak boleh kata walaupun secara kita jahil dan sebagainya. Baik, kata At-Tirmizi bermula hadis Yunus bin Jubair daripada Ibni Umar itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas tegah menceraikan isteri di dalam haid ialah hadis yang tersebut di dalam riwayat At-Tirmizi oleh pengarangnya iaitu Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia an Salim an abihi annahu talaqa imra'atahu fil haid. Fasa'ala Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala murhu falyuraji'ha summa yutalliqha tahiran aw hamilah. Diriwayatkan daripada Salim daripada bapa dia Abdullah bin Umar bahawasanya Abdullah telah mentalak dia akan isterinya di dalam haid. Ni anak Sayyidina Umar tadi. Dia mentalak akan dia mencerai isteri dia dalam keadaan isteri dia sedang datang haid. Maka didengar oleh ayahandanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan hal anaknya yang demikian. Maka bertanya Umar akan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, anak endaku Abdullah telah menceraikan isterinya sedangkan isterinya berdarah haid. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian, lalu sabda Nabi,
Suruh dia rujuk dengan isterinya semula. Kemudian nanti ia akan suci isterinya itu daripada haid. Kemudian didukhul di dalam suci, yakni kemudian daripada haid itu. Maka apabila haid pula kemudian daripada suci ini, maka janganlah dijima' apabila hendak mentalakkannya, bahkan ikut sebagaimana suruh Nabi SAW, iaitu talakkan dia hal keadaannya suci atau hal keadaannya bunting hamil. Ini cara dalam agama. Satu orang suami kalau nak cerai isteri dia, nombor satu, dia tidak boleh cerai ketika isteri sedang datang haid. Tak boleh. Kalau dia cerai juga, dia berdosa. Tapi talak jatuh. Yang kedua, kalau dia nak cerai isteri dia, tunggu sampai isteri dia habis haid. Bila isteri dia habis haid, jangan dia jima' isteri dia. Jangan dia jima' isteri dia. Habis haid, bila isteri dia suci, masa tu cerai. Kalau sekiranya dah habis haid, isteri dia suci, dia jima' isteri dia. Lepas jima' tak boleh cerai. Kalau dia cerai juga, haram juga lagi sekali. Kerana apa? Kerana dibimbangi. Jima' dia tadi menyebabkan isteri dia hamil. Maka kalau sekiranya isteri dia haid, dia tunggu sampai isteri dia suci. Dah isteri dia suci, dia jima' isteri dia, lepas tu dia cerai. Juga haram. Berdosa juga dia. Talak jatuh juga. Sebaik-baiknya ialah masa haid tidak boleh cerai. Kemudian masa suci, jangan jima' dia. Cerai terus. Begitu. Pasal apa? Pasal dia tak mau isteri diceraikan dalam keadaan dia duk bawa kandungan suami dia. Dia tak mau macam tu. Pasal apa? Pasal menyebabkan tempoh iddah isteri panjang. Dia kena tunggu 9 bulan dalam keadaan suami tak ada. Kena tunggu 9 bulan. Selepas selesai beranak apa semua, baru nak boleh kahwin dengan orang lain. Kita menyebabkan iddah dia panjang, kita berdosa. Sama dengan kita cerai dia dalam tempoh haid, iddah dia jadi panjang. Dia kena tunggu sampai habis haid dia, kemudian suci. Suci itu baru sekali suci. Lepas tu haid pula, suci pula 2 kali suci. Lepas tu haid pula, suci pula 3 kali suci. Tunggu haid pula. Lepas haid tu, suci tu baru dia boleh kahwin. Itu mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita menyebabkan dia terpaksa tunggu satu tempoh iddah yang panjang untuk nak boleh dia kahwin dengan orang lain pula. Islam tak mau kita dera orang perempuan macam tu. Macam mana orang kata hukum Islam ni menindas dan menzalimi orang perempuan? Kalau dalam bab cerai pun dia punya jaga orang perempuan sampai macam ni, macam mana kita kata hukum Islam ni menindas orang perempuan? Orang yang kata ni dia tak faham. Dia tak faham. Maka orang yang tak faham perlu diminta penjelasan, supaya penjelasan itu boleh memberi faham kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata talak isteri di dalam haid apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah ijma' umat atas haram talak akan orang yang haid yang tiada bunting dengan tiada redanya. Itu dia. Orang perempuan yang dalam haid, kalau suami dia cerai dia, haram. Haram dan berdosa. Tetapi talak jatuh. Macam tu. Macam ni lah. Selalu dah kita sebut benda ni. Macam orang duk confuse. Orang laki-laki pakai barang mas. Kan? Orang laki-laki pakai barang mas. Saya ada pergi satu kedai baru ni. Kedai duk jual jenis cincin-cincin apa semua ni. Budak hajuai tu pun dia tak kenal kita ustaz kita apa. Dia suruh kita beli cincin emas. Dia suruh kita beli cincin emas. Dia kata, abang, dia panggil abang lah, maupun muda sikit lagi. Dia kata, abang, ni, cincin ni bagus ni, dia kata. Yang mana dia tunjuk cincin emas? Dia kata, tu emas tu. Dia kata emas. Tapi boleh pakai semayang. Dia kata. Dia abang kat kita pula dah. Kata emas boleh pakai semayang. Kita kata, memanglah pakai emas boleh pakai semayang. Emas bukan menyebabkan batal semayang. Tapi pakai emas orang laki-laki itu haram, kata dia. Dia duduk pening pula. Dia kata, tapi boleh pakai semayang. Mai kuliah orang ngaji, orang dia tahu. Dia tak kerti sampai lagu tu. Ingat lagu mana agama aku kan? Dia kata boleh. Memanglah pakai semayang, pakai emas. Orang laki-laki pakai cincin emas waktu semayang. Dia tak menyebabkan batal semayang. Tapi perbuatan dia pakai cincin emas itu haram, berdosa. Berdosa tu tak ada sangkut dengan semayang. Dia tak faham.
Dia kata tak mau tak apa. Betul lah. Kadang tuan-tuan jumpa orang tak faham ni letih kita. Dia kata tak mau tak apa. Betul lah. Kadang tuan-tuan jumpa orang tak faham ni letih kita. Kan kita nak terang dia tak boleh nak faham, terang dia tak boleh nak faham, dia belah. Payah nak faham dia kata. Begitu. Ini masalah dia. Baik, jadi ni pun serupa lah. Kalau sekiranya dia cerai isteri dia, dalam keadaan isteri datang haid, talak jatuh. Kalau dia tak pernah pakai lagi, talak tinggal 2. Dia tak pernah cerai isteri sebelum ni, makna dia masih lagi ada 3 lagi talak. Dia ceraikan isteri dia kali pertama, isteri dalam keadaan haid, talak jatuh lah. Perbuatan dia menceraikan isteri itu berdosa. Ini 2 benda yang tak sama. Dia kata, maka jikalau ditalak oleh suami di dalam haidnya itu, berdosa suami serta jatuh talak. Dan disuruh rujuk kerana hadis Ibnu Umar yang tersebut dalam masalah pertama pada juzuk ini. Dia kata, dan disuruh dia rujuk balik. Rujuk balik. Dia dah cerai dah isteri dia, masa isteri dia datang haid, dia rujuk balik. Jadi suami isteri balik. Tapi dia kena ingat, dia dah pakai 1 talak. Rujuk balik. Jadi suami isteri balik. Tunggu sampai isteri dia habis haid, selesai semua, suci bersih, lepas tu nak cerai-cerai. Cerai pula tu 2 talak jalan. Dah 2 dah dia pakai. Jadi itu pasal apa? Pasal Islam tak mau kita ceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang datang haid. Dan yang kedua, dia suruh, Nabi suruh rujuk balik itu dengan tujuan supaya dalam tempoh tu dan fikir balik. Tadi ni marah tuan-tuan, 1001 macam boleh jadi masa marah ni. Masa marah ni 1001 benda boleh jadi. Dia boleh buat 1001 benda yang tak pernah terlintas di kepala kerana marah. Tapi lepas tu bila dia rujuk balik, jadi suami isteri balik, sementara nak tunggu isteri dia suci bersih daripada haid ni, masa tu panjang, dia dah lah waras balik fikiran dia. Bila dia waras balik fikir, tak patut aku pergi cerai dia dulu. Mudah-mudahan lepas isteri habis haid, datang bersih dia balik, dia tak jadi lagi lah nak cerai isteri dia. Maka dengan kerana tu Nabi SAW perintah suruh suami yang mencerai isteri di dalam haid ni rujuk balik. Satu. Yang kedua, ini kalau tuan-tuan baca kupasan semasa. Orang perempuan bila masa dia datang haid ni, dia ada sedikit stres. Dia masa masa dia period tu, dia ada sedikit stres. Yang kadang-kadang jadi punca berkelahi suami isteri. Jadi dengan kerana stres dia, kerana dia datang haid tu dia stres. Dengan kerana tu suami sudah naik angin marah, suami sudah cerai dia. Tak lagi ni bila dia dah habis tempoh haid dia dah jadi elok balik dan sebagainya, suami pun tempoh masa tu fikir balik, tak patut cerai. Islam ni nak suruh rumah tangga ni jadi elok sampai macam tu sekali. Nak bagi time. Nanti start dulu, jangan duk ucap, jangan duk lafaz, apa pun jangan lagi, rest start dulu. Kalau nampak tak boleh, sampai tengok muka pun tak boleh, ludah tu sampai terengkung. Dia punya marah sampai lagu tu. Sampai tak boleh tengok, dia tengok muka aja dia ludah tu sampai terengkung. Kalau sampai macam tu, jangan cerai lagi. Hampa rehat sat. Bagi bini balik rumah mak dia sat, duduk seorang di rumah lu. Hari mula pergi kedai tom yam makan, hari kedua pergi kedai nasi kandang, hari ketiga rebus Maggi. Dia nak main seminggu kan. Dia kata karut juga, tak ada dia ni dia kata. Dia pergi panggil yang balik main. Dia kata hari tu lupa abang cantik. Jangan gopo. Benda nak buat bagi elok lambat. Nak pelingkuk saya. Yang ni kita kena ingat. Nak buat bagi elok kadang-kadang ambil masa bertahun. Nak bagi elok. Nak pelingkuk, sehari semalam melingkuk. Fikir bagi panjang. Maka Islam dia nak tekan benda-benda yang macam ni. Baik, dia kata dan telah syaz setengah daripada ahli zahir. Maka katanya tiada jatuh talak kerana bahawasanya tiada diizin syarak baginya padanya. Maka sudahlah serupa dia dengan talak orang yang bukan suaminya. Ahli zahir ni depa dengan pendapat yang syaz. Syaz ni maksudnya pendapat yang pelik yang orang tak pakai. Ahli zahir ni depa berpendapat kalau suami cerai isteri dalam keadaan isteri datang haid, sama macam orang yang bukan laki mai cerai perempuan yang bukan bini dia, tak ada apa-apa. Satu perempuan bukan bini kita pergi kat dia, aku cerai hang talak 3. Dia pun nanti terkejut, orang hak dengar semua pun nanti terkejut. Ini apa dia ni? Bukan bini kita yang kita pergi cerai, dia mai kok mana tak ada sekop paut dia dengan kita, dia pergi cerai lu, dia jadi terkejut. Dia jumpa orang perempuan, aku cerai hang. Jumpa orang perempuan, aku cerai hang. Jumpa orang. Tak ada apa. Kata-kata dia tu langsung tak menjejaskan dari segi hukum. Cuma orang kata gelong gitu aja. Tak ada pasal.
Maka ahlu zahir dia kata suami yang menceraikan isteri dalam keadaan isteri datang haid, perceraian itu tak valid. Sama macam orang lelaki-lelaki lain dicerai orang yang bukan bini dia. Dia kata tak ada apa-apa, benda ni habis orang tua je. Dia kata. Pendapat itu ditolak, tak boleh pakai. Baik, tengok bawah tu masalah. Talakkan isteri di dalam haid itu haram, apa dalilnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula dalil ulama yang mengatakan haram talak isteri di dalam haid itu ialah hadis Nabi yang menunjukkan atas suruh rajung. Dia kata. Maka jikalau tiada jatuh talak itu, mesti tiada ada rajung. Dia kata. Kalau dah tak ada cerai, nak ada rajung macam mana? Sama macam kes tadi ni. Kalau tak ada nikah, nak pergi cerai lagu mana? Tak ada nikah, nak cerai macam mana? Ni tumbang mahram yang jadi isu. Tumbang mahram. Abang sudah jatuh cinta ke adik perempuan, adik kandung. Jatuh cinta. Sampai satu peringkat tak boleh pisah dah abang dengan adik perempuan ni. Dia sampai jadi macam laki bini dah. Dia saling cinta mencintai antara dua mereka ni. Abang ni dia punya sayang dekat adik perempuan dia, dan adik perempuan ni punya sayang kat dia ni, sampai mereka ni sampai ke peringkat jadi laki bini. Bila keluarga marah dan sebagainya, lari dua-dua beradik ni, abang dan adik ni lari pergi duduk di satu tempat yang siapa pun tak kenal mereka, pergi duduk sana beranak pinak anak sampai 3-4. Dulu keluar dalam surat bang saya simpan keratan tu sampai lah ni duk simpan lagi. Orang Perak, suami isteri ni abang dengan adik perempuan ni dua-dua pun orang Perak. Kemudian dah keluarga semua marah sebab depa jadi ni, depa lari pergi duduk di Johor Bahru, dua-dua orang ni. Yang kemudiannya macam mana cerita tu pergi terbongkar benda ni. Akhirnya pihak berkuasa agama di Johor Bahru pegang, bawa masuk mahkamah, mahkamah memerintahkan supaya depa ni difarakkan, dipisahkan. Kita tak boleh kata difasah nikah sebab tak berlaku nikah. Abang dengan adik perempuan mana boleh menikah? Jadi menikah tak pernah berlaku. Bila tak pernah, walau dia buat akad, walau dia buat apa, nikah tu tak sah dalam agama. Bila tak ada nikah, mana boleh pasah? Jadi kes abang dengan adik perempuan ni bukan kes pasah nikah. Kes dia farak. Dia kata, dipisahkan dua-dua orang ni. Tak boleh duduk sekali hampa dua orang ni. Seorang buang daerah di lain, seorang buat pergi di lain. Tak boleh duduk sekali. Pasal hampa ni tak boleh jadi suami isteri. Sampai kiamat tak boleh jadi suami isteri. Tuan-tuan, kita tak sedang. Benda ni berlaku banyak dalam masyarakat. Berlaku banyak. Yang terbongkar sikit sebanyak tu pun kita berasa banyak dah. Yang tak terbongkar berapa banyak dah ada. Satu benda yang tak terlintas pada akal manusia waras berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita je. Jadi dia kata haram kalau sekiranya dia cerai isteri dia dalam keadaan haid itu. Dan sabit daripada hadis tadi, jikalau tiada jatuh talak, nescaya tiada ada rojok. Nabi tak akan suruh Abdullah bin Umar rojok balik ke isteri dia kalau talak tak jatuh. Maka jika dikata orang dikehendaki dengan rojok itu ialah rojok pada lurah, pada bahasa. Rojok pada bahasa maksud dia baliklah. Rojok, raja'ah dalam bahasa Arab, raja'ah maksud baliklah. Raja'tu ilal bait, aku balik rumah. Itu dari segi bahasa balik, maksud dia balik. Sekali lagi kita pakai baliklah. Tapi dia kata ni hak kita duk bercakap ni bukan cerita rojok dari segi bahasa. Ini rojok dari segi syarak. Dari segi syarak bila kata rojok bukan balik rumah. Maksudnya balik suami balik kepada isteri dalam satu ikatan rumah tangga. Itu maksud rojok. Dia kata dan iaitu mengembalikan kepada hal yang pertama. Bukannya dikirakan tertalak satu. Nescaya kami jawab akan dia. Bermula perkataan demikian itu salah dia dengan dua jalan. Pertama, menanggungkan satu lafaz atas hakikat yang dibangsakan pada syarak, didahulukan tanggungnya atas hakikat lughawi. Maksud dia apa? Dia kata ni, hak kita duk bercakap lah ni soal syarak. Pasal apa pula pergi bawa main rojok dari segi bahasa? Kita duk bercakap lah ni soal cerai, soal rojok, ini soal syarak. Jadi, bila kita duk bercakap soal syarak, bila Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, hang kena rojok balik, bukan maksud hang pergi balik rumah hang. Maksud dia, hang kena rojok balik isteri hang. Jadikan dia isteri hang balik. Ini kita duk bercakap soal syarak. Dia kata bukan soal bahasa. Dia kata jangan duk bawa pergi kona kot sana. Itu tak betul. Dia kata. Baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan kaedahnya di dalam ilmu usul fiqh. Yang keduanya, bahawasanya Ibnu Umar itu telah menerangkan pada beberapa riwayat hadis seperti dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan lainnya. Dikirakan atasnya talak, dia kata.
Dan dia kata berdasarkan banyak hadis, yang maksud Nabi kata suruh dia rajak tu bukan suruh dia balik rumah, tapi suruh dia ambil balik bini tu jadi bini dia. Itu maksud dia. Banyak hadis yang menceritakan tentang benda ni. Masalah, dia kata rajak kepada isteri yang ditalak di dalam haid adakah wajib ataupun sunat. Baik, satu orang suami cerai bini dia sedangkan bini dia sedang datang haid. Kalau ikut hadis tadi, Nabi suruh Abdullah bin Umar rajak balik ke isteri dia. Baik, Nabi suruh tu suruh wajib ke sunat saja kah? Kalau dia dah cerai bini dia sedangkan bini dia tengah datang haid, dia tak mau rajak, macam mana cerita? Rajak balik kepada isteri itu wajib ataupun sunat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah ijma' mereka itu atas bahawasanya apabila mentalak seorang akan isterinya di dalam haid, disuruh akan dia rajak sebagaimana tersebut di dalam hadis, dan bermula rajak itu sunat jua. Dia kata sunat rajak. Kalau dia tak mau rajak pun tak ada apa-apa, dia berdosa dah. Memang dia dah berdosa dah. Dia cerai bini ketika bini datang haid tu dah berdosa dah. Kalau dia tak mau rajak pun tak ada tambah apa dah, dia dah memang berdosa dah. Kalau dia rajak balik, dia buat satu benda sunat. Pasal apa? Nabi suruh dia buat balik benda yang Nabi suruh, jadi cantik balik dia. Begitu. Dan bukannya rajak itu wajib. Dan inilah mazhab kita Syafi'i. Dan dengan dialah berkata Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan sekalian orang Kufah dan Ahmad dan fuqaha'ul muhaddisin dan lainnya. Dan kata Malik dan ashabnya, iaitu wajib. Dan ada pendapat mengatakan wajib. Yang bawah tu dia bahaskan tentang cerita rajak, dia tak payah baca. Buka muka surat sebelah, muka surat 6. Baik, yang ni dia kata talakkan isteri dalam masa suci daripada haid. Tetapi yang dijimaknya apa hukumnya? Ini pula. Isteri dia datang haid tak ada apa-apa. Isteri dia suci daripada haid, dah bersih dah, mandi apa semua dah, dia jimak isteri dia. Lepas dia jimak isteri dia, dia cerai. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, haram menceraikan isteri di dalam suci daripada haid padahal dijimaknya di dalamnya. Tak boleh dia. Kalau dah bercadang nak cerai dia, lepas dia datang haid, bila datang haid ni makna sah dia tak mengandung. Tadi dia ada juga perbahasan cerita kata mengandung tapi main haid. Ada juga. Sebab ada orang apa dia panggil, mengandung luar rahim ke apa tadi. Ada satu kes ni, doktor yang beritahu benda ni. Satu perempuan mengandung, tapi dia mengandung di luar rahim. Jadi dia datang haid juga, padahal dia mengandung. Ada juga kes macam ni. Dan tak lagi dia yang bincang, kalau kes macam ni lagu mana pula. Begitu. Sebab dia kata agama ni dia relevan sampai bila-bila apa. Jangan ada orang tidak ingat kata ni tak relevan, tak sesuai, tak apa semua pasal apa ni, la dunia la gitu. Agama ni relevan sampai kiamat. Bukan sampai tahun 2002. Sampai kiamat agama ni relevan. Dari mana-mana orang yang terteringat dalam kepala dia kata agama ni tak sesuai lah ni, dia kena istighfar, minta ampun dekat Tuhan. Mustahil agama hak Tuhan buat tak sesuai untuk nak hidup sampai menjelang kiamat. Mustahil. Kalau sungguh tak relevan, sungguh Tuhan pun tak relevan. Mungkinkah Tuhan tak relevan? Pasal apa? Pasal dia buat satu agama yang tak sesuai untuk orang yang hidup zaman moden. Makna dia apa tak relevan? Mustahil berlaku begitu. Jadi ceritanya apa? Kita kena baik sangka agama kita sampai kiamat kita. Maka dengan kerana itu kita kena ikut agama, bukan agama ikut kita. Kalau agama ikut kita, tak ada itu. Jadi kalau kita ikut agama, kita maju macam mana pun kita ikut agama, kita dipelihara Allah sampai menjelang kiamat. Ini benda yang manusia kena faham benda. Bila dia faham benda ni, dia tak akan memusuhi agama. Kerana agama nak bagi kesejahteraan pada hidup dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Baik, dia kata talak isteri dalam masa suci daripada haid yang telah dijimak, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, haram menceraikan isteri dalam suci daripada haid padahal sudah dijimaknya. Kata ashab kita, haram jimaknya di dalamnya sehingga nyata bunting ataupun tidaknya, supaya tiada jadi menyesal kemudian daripada mentalak apakala bunting. Maka apabila nyata bunting, maka masuklah ia di dalam pengetahuan yang yakin kemudian daripada itu. Maka kemudian daripada itu ikut suka hatinya lah, jikalau hendak ditalakkannya boleh, ataupun maka ikut suka hatilah, jikalau hendak talakkan pun boleh talakkan,
kerana tiada jadi menyesal dengan sebab bunting tadi, ataupun tidak mau talak, maka semuanya tiada haram lagi. Dia kata lah ni, dia kata kalau nak cerai nak apa pun, pastikan dulu isteri itu dalam keadaan macam mana. Kalau isteri itu baru datang haid, maknanya dia tak mengandung. Habis dia datang haid, dia suci, masa itu cerai. Tapi kalau lepas dia datang haid, dia suci. Lepas dia suci, kita jima' dengan dia. Lepas kita jima' dengan dia, kita cerai. Lepas kita cerai, tengok-tengok dia mengandung. Menyesal pula dah, kita cerai. Jadi Islam tak mau kita pergi buat satu benda yang kemudiannya boleh buat kita jadi menyesal. Suami isteri dah menikah berumah tangga sekian lama, kata 10-15 tahun, Allah tak bagi rezeki anak kita dia. Ada setengah pasangan dia tak faham benda ni, dia saling salah hang tu. Bukan cakap suami isteri salah hang tu, ni mentua dua-dua ni pun masuk campur juga. Mentua ni, mak mentua pada perempuan ni main kata depan menantu perempuan ni, dia kata keturunan aku, dia kata anak ramai-ramai. Dia kata tu menggiris perasaan perempuan ni. Perempuan ni pula jawab balik. Jadi mak mentua dengan dia pun dah jadi tak ada adab dia. Dia berkata balik tak mak mentua dia. Dia kata adik-beradik saya pun anak ramai. Jadi tak ada. Dia tak terima hakikat ini rezeki daripada Allah. Allah kalau nak bagi, bila-bila masa dia boleh bagi. Allah kalau dia tak mau bagi lagi, mungkin ada satu masa yang sesuai dia akan bagi. Kita minta kepada Allah. Kita usaha, kita minta kepada Allah. Benda ni kadang-kadang jadi kata. Ni sampai satu poin tak, suami kata dekat isteri dia, kata lah ni macam ni, aku pun umur makin lanjut dan sebagainya. Dia kata aku pun nak juga, aku ni teringin sangat nak anak korang. Dia kata aku nak menikah seorang lagi. Isteri ni pula tak mengaji agama. Bila dengar macam tu, dia kata kat suami dia, dia kata abang, kalau abang nak menikah seorang lagi, cerai saya. Dia tahu tak benda ni berlaku dalam masyarakat. Kalau abang nak menikah seorang lagi, cerai saya. Dia tak faham macam tu. Suami ini pun tekanan keluarga, sikit hak ni, sikit teringin tengok orang ada anak, sikit dan sebagainya, dia kata tak apa. Dan kalau yang tu yang amal, dia kata cerai. Dia kata lagi tu. Sedangkan sebelum dia lepas cerai tu, dia ada berlaku jima' dengan isteri dia. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala jima' dia yang sebelum cerai tu, Allah nak bagi rezeki masa tu. Dia dah cerai dah bini dia. Tengok isteri mengandung. Tengok isteri mengandung. Menyesal. Dia hantuk kepala pergi ke dinding gedung menyesal. Balik pergi jumpa, dia telefon. Perempuan ni dah balik duduk rumah mak dia duduk pulun telefon sampai dia cabut wayar telefon, tak mau cakap. Jadi rosak. Islam tak mau benda macam ni jadi. Islam tak mau. Islam kata ni jangan duk buat kalut benda macam ni. Ini kerja Tuhan. Tuhan nak bagi bila Tuhan. Ni semua kerja Tuhan. Kita jangan tidur buat kalut benda macam ni. Kita tak akan boleh mengatasi kehendak Tuhan. Jadi bila buat kalut ni jadi macam ni. Dia kata pasal apa? Kematiannya dia kata jadi menyesal pula kawan yang pergi buat ni. Menyesal kematian ni tidak berguna. Hati kau ni dah terluka dah remuk redam habis semua dah. Kita nak pergi pujuk dia balik pun dia tak mau dah apa semua. Kita pun lepas tu hidup pun orang kata tak keruan. Dia nak jadi macam kawan. Dia tak mau nak jadi manusia biasa dah. Dia jadi rasa bersalah. Tuan-tuan tahu yang kata undang-undang Allah ni, peraturan Allah ni, dia bersifat Rabbaniyah. Peraturan Tuhan punya ni, dia bersifat Rabbaniyah. Maksudnya dia bersifat ketuhanan. Tak sama dengan undang-undang hak manusia buat. Tak sama. Undang-undang manusia buat, kalau kita langgang, kita tak rasa bersalah. Habis sangat kita takut polis tangkap. Itu aja. Kita tak rasa bersalah dalam hidup kita. Kita tak rasa kita dibayani dosa. Tak rasa. Kita bawa kereta road tax mampus. Salah. Dari segi undang-undang dunianya salah. Bawa kereta, bawa motor road tax tak ada. Lesen mati, tak di-renew. Itu salah dari segi undang-undang dunia. Tapi kita bawa tu, kita tak rasa bersalah panjang. Kita keluar pusing-pusing balik tak ada apa ada. Tak ada ingat apa dah. Cuma masa duk bawa tadi ni, nampak roadblock lagu nak pusing lah. Takut start saja. Kita balik di rumah tak kenal apa, kita tak takut apa dah. Tapi undang-undang Tuhan, kalau kita langgar, kita balik ke rumah, kita nak tidur malam 10 tahun dah pun kita duk rasa takut lagi. Satu orang yang langgar undang-undang Tuhan, dia berzina. Misalnya, dia ni pernah berzina. Waktu umur 30 dulu ni, dia pernah berzina sekali. Lah ni umur dia dah 55, dia takut lagi. Ni yang kata undang-undang Tuhan, kalau kita langgar,
kita sentiasa dibayangi rasa bersalah. Itu kekuatan undang-undang Tuhan. Dah lepas berapa tahun dah kita berzina umur 30, ni umur 55 dah. Dia duk takut lagi. Dah pergi Mekah, buat haji, balik mai pergi umrah 3 kali dah, balik mai, duk mai masjid, semayang 5 waktu di masjid, duk saja lepas lepas semayang duk yang kita dalam masjid, duk subhanallah, kepala duk teringat noh, hak umur 30 dulu, duk teringat lagi. Dia duk rasa lagi tu, dosa tu duk ada dalam diri dia, dia duk rasa tak selesai lagi. Dia bertaubat, menangis, air mata keluar, basah lecun sejadah pun dalam hati ni duk rasa lagi. Duk rasa lagi, Allah terima keadaannya Allah. Dia jadi macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang kita langgar ni undang-undang Allah. Undang-undang Allah dia bersifat Rabbaniyah, dia bersifat ketuhanan. Tuhan punya dia hambat kita sampai habis umur kita akan dapat. Oleh kerana itu jangan langgar undang-undang Allah. Jangan langgar. Kalau tak mau hidup kita dibayangi dosa, jangan langgar perintah Tuhan. Langgar, kita sampai mati akan hidup dalam keadaan duk ingat dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dia nak bagi tahu dekat kita. Jadi Islam dia punya kaedah dia kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Islam ni dia prevent benda tu daripada berlaku. Prevention is better than cure. Kita prevent, kita halang benda tu daripada jadi, lebih baik daripada kita biar bagi jadi lepas hidup menyelesaikan kita. Islam punya kaedah macam tu. Awal-awal Islam abang dah. Kalau sekiranya orang ni berzina, sabit kesalahan, ada saksi bukti apa semua cukup, kalau dia tak kahwin lagi sebab 100 orang. Kalau dia dah kahwin, rejam dengan batu sampai mati. Undang-undang yang begitu punya pedas, yang begitu punya berat, dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia nak tutup ni, dia nak prevent kes zina daripada jadi dalam masyarakat. Dengan kerana kita tak percaya hukuman Allah boleh prevent kes ni, hari ni hari-hari berlaku kes zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah baik sangka dengan Tuhan. Minta tolong baik sangka dengan Tuhan. Tuhan bagi kat kita benda ni untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Kalau sekiranya kita memilih untuk taat kepada Tuhan, sesungguhnya pemilihan yang kita buat itu adalah pemilihan yang terbaik yang pernah kita buat. Tapi kalau kita memilih untuk tak mau terima perintah Tuhan, kita buat satu keputusan yang silap dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata talak dan isteri haid dalam bunting apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, maka jikalau adalah isteri seorang itu haid dalam dia bunting, ni kita kata dah. Dia mengandung, dia pregnant tapi haid tu datang dia. Ini kesnya. Maka kaul yang sahih di sisi kita ialah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahawasanya tiada haram atas suami mentalakkan dia, kerana haram memberi talak itu kepada orang yang haid. Sebab pun jadi haram itu kerana memanjangkan iddahnya, dan kerana di dalam haid itu tiada masuk kira iddah. Dan adapun orang yang bunting lagi haid itu, maka iddahnya ialah beranak. Dengan kerana itu tiada haram menceraikannya, kerana tiada memanjangkan masa iddah. Sebab iddahnya sudah jadi panjang dengan sebab bunting itu. Itu dia. Bagi kes-kes yang terpencil macam ni, orang yang mengandung tapi haid masih duk main sebab dia mengandung luar rahim. Bagi kes yang macam ni, kalau sekiranya dia mengandung haid dia duk main, suami ceraikan dia ketika dia datang haid, tidak haram seperti mana menceraikan isteri yang tidak mengandung sedang datang haid. Pasal apa? Pasal dia ni punya kes iddah dia sudah berpindah kepada iddah beranak. Bila dia boleh kahwin pula dengan orang lain, selepas selesai dia melahirkan anak dia, dia boleh kahwin dengan orang lain. Jadi soal kita cerai dia masa bila pun tak timbul. Kita memanjang iddah dia pun tak timbul. Sebab iddah dia memang panjang. Iddah dia sampai dia selesai beranak itu, barulah habis. Iddah dia baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Maka hukum tidak sama dengan hukum menceraikan isteri yang datang haid sedangkan isteri itu tidak mengandung. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Talak isteri itu ada berapa macam hukumnya. Dia ada haram, dia ada makruh, dia ada wajib, dia ada sunat. Sunat cerai isteri pun ada. Tuan-tuan ingat balik saya sebut di Masjid Sungai Rambai, Nabi SAW biasa cerai isteri seorang. Nabi sendiri biasa cerai seorang isteri untuk dijadikan pengajaran kepada umat kemudian hari. Seorang isteri dia, Nabi balik ke rumah, Nabi ketuk pintu,
Dia tanya siapa? Isteri Nabi tanya siapa? Nabi kata ana Muhammad. Nabi kata aku Muhammad. Dia jawab balik apa isteri ni? Dia jawab balik ana la a'rifu Muhammad. Aku tak kenal Muhammad mana. Dia kata macam tu dekat Nabi. Ana la a'rifu Muhammad. Saya tak kenal Muhammad mana. Dia kata. Walhal dia tahu yang balik itu suami dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar macam tu, hati Nabi tergores sekali. Nabi balik Nabi cuti daripada rumah dia tu terus Nabi cerai. Dan dia ni sepakat ulama hadis mengatakan dia tersingkir daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi begitu sekali. Nah, jadi kita kena ambil sebab benda-benda macam ni. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita bila kita duk baca kita hadis Nabi. Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap. Ditangguh dengan 14 kafarah dan surah.